Hai dan Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya. Video ini adalah dibuat sebagai bahan bantuan belajar pada waktu PDPR ini. Cikgu harap semua dapat memberi fokus pada pembelajaran kita pada hari ini. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan cikgu untuk subjek pendidikan kesihatan tahun 6. Okey, untuk topik yang kita akan belajar pada hari ini adalah topik seperti di dalam skrin, iaitu memahami situasi yang mendorong tingkah laku seksual dan cara menanganinya. Okey, itu adalah topik kita untuk hari ini. Kita akan bahaskan pada slide-slide yang seterusnya. Okey, jadi mari kita tengok apa isi kandungan untuk topik yang kita akan belajar pada hari ini. Apakah maksud tingkah laku seksual? Okey, jadi untuk beberapa saat cikgu mahu awak fikir dan awak bayangkan di dalam otak apakah maksud tingkah laku seksual. Okey, kita akan pergi kepada maksud tingkah laku seksual. Tingkah laku seksual merupakan perlakuan seseorang yang mendorong kepada isu seksual. Okey. Isu seksual adalah merupakan sesuatu yang jijik. Okey. Isu seksual ni ada banyaklah, okey. Dia adalah perkara ataupun isu-isu yang melibatkan pencabulan ke atas organ-organ seksual kita lah. Okey, itu adalah maksud seksual. Okey, yang mana yang membuatkan perlakuan yang membuatkan awak rasa tidak senang hati, dan ia adalah perkara yang salah, itu juga adalah mendorong kepada isu seksual. Berikut adalah merupakan contoh situasi yang mendorong tingkah laku seksual ke atas diri kamu. Jadi sila berhati-hati. Okey, kat sini cikgu akan tunjukkan beberapa contoh yang cikgu telah ambil daripada buku teks tentang situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual orang lain, orang yang awak tak kenal ataupun orang yang awak kenal ke atas diri kamu. Okey. Okey, gambar yang ada sekarang ni yang dekat paparan skrin adalah merupakan gambar yang cikgu telah ambil contoh di dalam buku pendidikan kesihatan kamu. Okey, apa yang awak boleh nampak dekat sini, kita ada 4 gambar, 4 situasi yang berbeza, tapi empat situasi ni mendorong kepada permasalahan yang sama, iaitu isu seksual. Awak boleh nampak gambar, okey. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Kejap lagi kita akan bahaskan tentang setiap gambar ini. Okey, kita pergi kepada gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah satu situasi yang mana membuatkan awak rasa tidak senang duduk. Okey, cuba awak bayangkan awak masuk di dalam lift, dan di dalam lift tu hanya ada 2 orang, iaitu satu orang adalah kamu dan satu orang lagi adalah seorang yang awak tak kenal. Dan mungkin orang yang awak tak kenal ni mungkin boleh jadi orang yang rupa dia menakutkan, ataupun orang yang tak terurus, orang yang menagih dadah. Okey, mungkin. Tapi ada juga orang, setengah kes yang mana berlaku orang ni nampak baik tapi sebenarnya dia tak baik. Dia adalah orang jahat tapi berpakaian yang normal, lengkap, ataupun pakaian yang cukup kemas, pakaian yang mahal-mahal. Okey, jadi sekarang ni kalau dia orang yang awak tak kenal, awak jangan percayakan dia 100%. Okey, macam dalam situasi yang ni, jangan menaiki lift berseorangan. Okey, awak pergilah kat mana-mana pun, kalau awak naik lift, kalau awak masih kecil, sepatutnya awak mesti meminta orang lain untuk
menjadi teman kepada awak. Okey, sebab apa? Sebab awak masa kecil awak terdedah kepada perlakuan seksual. Contoh apa yang berlaku di dalam gambar sekarang ni, kemungkinan yang akan berlaku ada macam-macam kemungkinan kita boleh berlaku. Okey, kalau bukan isu seksual saja, mungkin akan menjadi isu pembunuhan, okey, ataupun isu merompak. Okey, bukan saja seksual. Kalau seksual mungkin banyak skop juga. Contoh macam akan diraba, okey, akan dicabul. Okey, itu adalah isu seksual. Tapi di samping isu seksual, kita kena fikir juga isu-isu lain seperti dirompak, dicuri duit, okey, ataupun dibunuh. Jadi kalau boleh elakkan untuk situasi macam ni. Kalau boleh pastikan awak berteman untuk menaiki lift, terutama orang yang duduk di kawasan apartmen, flat ataupun bangunan-bangunan yang tinggi yang kalau kita nak naik, kita perlu naik lift. Okey, tapi tak semestinya untuk lift saja. Kalau awak naik tangga juga, contoh kalau awak naik tangga pada waktu malam, pastikan awak juga berteman. Okey, seterusnya untuk gambar yang kedua. Okey, apa yang awak boleh nampak daripada gambar yang cikgu tunjukkan dekat paparan skrin sekarang? Jangan berjalan di kawasan yang sunyi. Okey, kalau awak berada dalam keadaan di kawasan yang sunyi, awak berkemungkinan berada dalam keadaan yang bahaya. Sebagai contoh, awak mungkin akan terdedah kepada isu seksual yang dalam tajuk kita sekarang lah. Okey, sama seperti situasi yang pertama tadi, awak juga berkemungkinan untuk menjadi mangsa rompakan ataupun mangsa bunuh. Kita tak tahu, tapi apa yang kita boleh buat, kita mesti cuba elakkan diri daripada berada dalam situasi seperti ini. Okey, kalau awak perlu balik, kalau awak dijemput oleh seseorang, awak pastikan orang yang menjemput itu adalah orang yang awak kenali dan bukan orang yang awak tak kenali. Jangan sesekali ikut seseorang yang awak tak kenal balik ke rumah. Ataupun contoh itu kalau untuk orang yang ada orang yang ambil kamu daripada sekolah. Tapi sekiranya awak berjalan kaki balik ke rumah, awak lebih perlu untuk lalu di kawasan yang ramai orang. Okey, yang pastinya sekurang-kurangnya tempat yang mana kalau awak minta pertolongan, ramai orang boleh datang untuk tolong awak. Itu adalah sangat penting. Okey, untuk gambar yang ketiga, apa yang awak boleh nampak daripada gambar yang ada di depan paparan skrin sekarang? Okey, untuk gambar yang cikgu tunjukkan ini adalah merupakan gambar di mana situasi di dalam tandas perempuan. Tetapi pekerjanya adalah merupakan pekerja lelaki. Baik, kalau macam dalam gambar ni mungkin okey sebab ada 3 orang perempuan yang lain. Tapi cuba bayangkan kalau awak hanya berdua di dalam tandas, dan tandas itu adalah tandas perempuan terutamanya. Okey, tandas itu adalah tandas perempuan dan tukang pekerjanya adalah seorang lelaki. Okey, awak juga mungkin akan terdedah kepada isu seksual. Okey, kita tak tahu, tapi dah ada banyak kes yang mana perkara ini berlaku, terutamanya terhadap perempuan lah. Untuk lelaki mungkin kurang kita dengar kes, tapi masih ada. Tapi cikgu fokuskan kepada perempuan sebab kebanyakannya kes-kes yang masuk dalam surat khabar dan berita adalah berkaitan dengan perempuan. Jadi cikgu nak ingatkan untuk perempuan semua, sila ambil fokus kepada isu ini. Pastikan kalau awak berada di dalam tandas perempuan, semua di dalam tandas itu adalah perempuan. Kalau ada lelaki, elakkan daripada masuk. Awak tunggu sampai lelaki itu keluar, ataupun awak mencari teman untuk menjadi teman awak di dalam tandas. Okey, bukan di dalam tandas betul, maksudnya ada orang menunggu di luar dan awak di dalam tandas. Okey, itu adalah untuk penerangan kepada gambar yang ketiga. Sila perhatikan sekeliling, terutamanya perempuan. Okey, cikgu dah fokuskan kepada perempuan tadi.
untuk gambar yang terakhir, awak boleh nampak apa dalam gambar ini? Dalam gambar ini menunjukkan satu situasi yang mana awak berada dalam keadaan sesak dan awak mungkin berada di dalam bas ataupun kereta api, okey, atau di mana-manalah tempat kawasan yang sesak ketika di dalam kesesakan. Okey, sebab apa? Sebab banyak kes orang mengambil kesempatan seksual semasa berada di dalam kesesakan. Sebab apa? Contoh kalau dalam keadaan macam ini kan, ramai orang, okey, kemudian awak menjadi mangsa kepada isu seksual, awak tak akan boleh nampak orang yang buat. Okey, sebab bila orang terlalu ramai dan dia buat muka macam biasa saja, awak tak akan boleh detect. Takkan awak nak salahkan orang sedangkan awak tak tahu secara spesifiknya siapa yang lakukan perkara buruk tu dekat awak. Okey, macam dalam gambar ni kita nampak seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey, kita nampak lelaki yang di belakang tu sedang tersenyum. Okey, yang depan ada seorang perempuan yang sedang gelisah. Okey, apa yang awak patut buat dalam keadaan seperti ini? Kalau boleh, awak jangan duduk berdekatan dengan lelaki. Okey, kalau awak perempuan, awak duduklah dekat tempat yang ramai perempuan. Kalau awak lelaki, awak duduklah di tempat ramai lelaki. Itu adalah jalan penyelesaian yang paling sesuai untuk keadaan sekarang. Okey, untuk kesesakan ni kita tak boleh cakap bila isu seksual ni akan terjadi. Kadang-kadang dia terjadi dalam sekali lalu saja. Okey, secara kita tak perasan. Kadang-kadang kita tak perasan pun benda tu dah berlaku. Contoh seperti orang merakam merakam kita ataupun sesuatu yang lain lah yang menjurus kepada isu seksual. Okey, yang pasti kalau awak berada di dalam keadaan yang sesak, di tempat yang sesak, awak pastikan awak mesti berada di dalam keadaan yang selamat. Okey, kat sini cikgu ada tambahan sikit di luar konteks buku teks. Kita akan tengok terdapat beberapa tambahan yang cikgu akan tunjukkan kepada awak. Okey, berteman tapi mesra. Okey, untuk konteks ni kita tahu untuk umur awak sekarang, awak dalam keadaan yang sedang mencari hala tuju dan mungkin ada pada awak yang suka berlainan jantina. Tapi untuk pengetahuan awak, kita tak akan tahu bila masa salah seorang akan menjadi jahat. Okey, jadi sebagai orang kata langkah awal, awak mesti berhati-hati. Jangan percayakan 100% orang lain selain daripada diri awak sendiri, sebab ini mungkin akan menyebabkan hal-hal buruk akan terjadi kepada kamu. Okey, yang pasti untuk berhubungan untuk masa sekarang adalah tidak sesuai lagi. Kalau boleh awak cuba elakkan untuk pastikan awak tidak terdedah kepada permasalahan isu seksual ini. Okey, seterusnya adalah melihat bahan yang tidak senonoh. Okey, melihat bahan yang tidak senonoh juga akan menjurus awak kepada isu seksual. Kita tak akan tahu bila kita akan menjadi mangsa ataupun kita akan menjadi seorang pemangsa kepada isu ini. Jadi apa yang sangat penting adalah awak mesti kawal diri awak sendiri supaya awak berada dalam keadaan yang selamat dan orang lain juga berada dalam keadaan yang selamat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada langkah yang seterusnya, iaitu cara untuk menangani isu seksual. Awak akan tahu cara-cara untuk menangani isu seksual ini. Okey, kadang-kala dia adalah merupakan cara-cara yang biasa orang gunakan, okey, dan itu adalah fleksibel di mana saja dan sesiapa boleh buat perkara itu. Okey. Adakah anda tahu cara yang untuk menangani isu seksual? Anda rasa anda tahu? Cuba fikirkan dalam 2-3 saat.
Okey, saya akan bagi tahu awak cara yang biasa orang gunakan. Okey, cara yang cikgu tunjuk ni adalah cara-cara yang fleksibel, okey, yang semua orang boleh buat di mana saja, okey, dan bila-bila masa. Itu fleksibel dan siapa-siapa pun boleh buat. Okey. Cara pertama adalah jerit minta tolong. Okey, ini adalah merupakan cara yang paling fleksibel lah awak boleh guna. Cara yang paling senang, hanya menggunakan suara awak sendiri, awak jerit untuk minta tolong. Okey, bila awak rasa sesuatu yang tak kena terjadi kepada awak, ataupun awak menjadi mangsa kepada isu seksual ini, perkara pertama yang awak boleh buat adalah jerit untuk meminta pertolongan. Pastikan orang tidak kacau awak dan pastikan awak berada dalam keadaan yang selamat terlebih dahulu. Okey, itu adalah sangat penting. Sebab apa? Sebab kita perlukan perhatian orang untuk menolong kita kalau kita berada dalam kesusahan. Okey, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, beritahu ibu bapa kamu. Okey, untuk cara yang kedua ni, tak semestinya kamu beritahu ibu bapa kamu saja. Kamu boleh beritahu kepada orang yang lebih tua atau orang yang awak percayai. Kalau awak berada jadi mangsa seksual, okey, dan awak ada bukti, awak boleh terus pergi ke balai polis untuk memberikan laporan. Okey, sebab apa? Kalau awak ada bukti, awak baru boleh pergi ke polis. Okey, sebab itu adalah penting untuk memastikan polis dapat informasi yang tepat sebelum dia melakukan tangkapan. Okey, tapi kalau biasanya kalau jadi perkara macam ni, seperti contoh, bagi contoh kalau jadi di sekolah, okey, kamu boleh beritahu ibu bapa kamu, kamu boleh beritahu cikgu, okey, ataupun orang yang awak kenali, orang yang awak percayai pasal masalah ini. Okey, ini akan dapat membantu sedikit sebanyak awak ketika awak dalam proses untuk menyelesaikan masalah awak tu sendiri. Seterusnya yang terakhir, berjalan bersama orang yang anda kenal. Okey, contoh kalau macam tadi cikgu cakap, awak nak balik sekolah berseorangan. Kalau boleh awak cuba elakkan awak berjalan bersama orang yang awak kenal, ataupun awak balik dengan orang yang awak kenal sahaja. Itu akan menjaminkan keselamatan awak yang lebih baik. Okey, daripada awak ikut daripada orang yang tak kenal, awak mungkin akan menjadi mangsa penculikan, mangsa pencabulan, macam-macam lagi lah isu seksual yang boleh. Okey, sebab apa? Sebab ada kes-kes di dalam berita dan surat khabar menyatakan budak-budak yang diculik kerana balik mengikut orang yang tidak dikenali. Okey, itu saja. Itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kita akan berjumpa lagi untuk kelas yang seterusnya. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.